di Ohm's Law. Semua orang dah belajar tentang Ohm's Law ni dalam fizik di sekolah menengah. So dengan semua dah sudah biasalah dengan formula VIR ni ataupun V equals to IR. Commonly kita akan nampak dalam bentuk V sama dengan IR lah. Tapi sebenarnya bila kita define balik hukum Ohm's ni, kita kena gunakan formula I equals to V over R, mengikut definition of Ohm's Law ni lah. Okay. Tapi tak kisahlah, samalah nanti. Okay, awak just manipulate saja VIR ni. Okay. Right. Okay, ini example yang saya telah bincang, boleh rujuk balik dalam video YouTube tu. Okay, tengok balik dalam video. Saya nak sambung dengan ini calculation. Dalam example ni dia akan tunjukkan contoh pengiraan 3 kuantiti itulah. Okay, iaitu kuantiti voltage, current I dan juga resistance. Okay, pengiraan menggunakan hukum Ohm's. Okay, dan diselitkan sekali dengan Kirchhoff Law punya understanding. Pemahaman tentang Kirchhoff Law pun dimasukkan sekali. Kat mana yang ditegang pasal Kirchhoff Law ni? Dia tegang Kirchhoff Law dalam note ni. Okay, kalau perasan dalam note ni, ini dia selitkan dengan pemahaman tentang Kirchhoff Law. Sebenarnya kita tak boleh asingkan Kirchhoff Law dengan Ohm's Law. Okay, dia mesti berserentak. Okay, mesti sedari dia punya application. Okay, sebab pemahaman Kirchhoff Law tu pentinglah untuk kita faham bagaimana current mengalir di dalam litar. Okay, bagaimana voltage itu akan dibekalkan kepada load ataupun kepada perintang. Okay, bagaimana current akan terbahagi apabila dia berjumpa dengan junction, simpang dan sebagainya. Itu boleh rujuk balik, saya dah terangkan dengan agak teliti lah. Saya dah terangkan dengan lebih spesifik dengan menggunakan contoh-contoh yang diberikan dalam nota ataupun dalam slide awak ni. Okay, hari ini saya nak sambung dengan kuantiti yang keempat. Okay. Kalau tadi kita bincangkan tentang kuantiti yang 3 tu, voltage, current dan juga resistor. So yang keempat ni adalah kuantiti power. Okay. Dalam litar asas elektrik, power ni adalah satu kuantiti yang agak penting lah. Dia kena masukkan juga dalam silibus awak, sebab dengan pengiraan power dalam circuit lah kita boleh tahu efficiency of the circuit. Setakat mana keberkesanan litar tersebut. Jadi kita kena calculate power dia. Ataupun kita nak kira dissipation of power. Okay, yang berlaku dalam load ataupun dalam resistor yang disambung dalam litar tersebut. Okay, so kat sini dia kata first sekali, when current flow in a resistor, jadi kita fokus kita punya perhatian kepada load ataupun kepada resistor. Okay, when current flow in a resistor, sebenarnya resistor bukan resistor, resistor. Okay, heat is produced. So ini dia punya kesan dia. Bila current flow akan terhasil heat. Okay, heat akan terhasil. Heat is produced because friction between the moving free electron and the atoms. Heat ni berpunca daripada geseran, friction antara free electron dan juga atoms. Okay, obstruct the path of electron flow. Dia macam selisih lah. Okay, selisih. Gerakan elektron yang laju tu, yang free tu, dia akan selisih dengan atom. Dia menghasilkan geseran, friction. Jadi dia akan menghasilkan heat sebagai bahan buangan tu. Okay. So the heat is a proof that power is used in producing current. Jadi heat ni digunakan sebagai bukti, okay, untuk menunjukkan bahawa power is used. Dia gunakan tenaga bila kita nak menghasilkan current. Bila current tu berjaya dialirkan, when current flow, dia terpaksa menggunakan tenaga lah. Sebab ada heat terhasil. Jadi ini membuktikan bahawa tenaga diperlukan untuk menghasilkan flow of current dalam litar. Okay, itu maksudnya. Right. So in other words, dia kata the heat energy generated is the power dissipated by the resistor. Jadi kita buat kesimpulan bahawa heat energy generated is the power dissipated by the resistor. Okay, right. Ini adalah equation bagi power in basic electrical circuit. Okay.
Formula dia adalah P equals to I times V. Okay, P is the power, okay, in unit watt, W symbol dia, I current, ampere, V voltage, V. Okay. Okay, now kita nak manipulate formula P equals to IV ni. Okay, kita nak manipulate sebab kita nak mencari power ataupun kuantiti power ni dalam keadaan dua kuantiti diketahui. Maksudnya contoh tengok yang ini, yang pertama. Okay, kotak yang pertama ni dia nak tunjuk kepada awak bahawa dalam liter tersebut kita diberikan dua kuantiti sahaja. Okay, kita ada tiga kuantiti B, I, V, I dan R. There are three quantities. Okay, ikut hukum Ohms ada tiga kuantiti. Tapi biasanya kita cuma akan dapat dua kuantiti saja. Makluman tu dalam jumlah dua kuantiti saja. Sama ada kita diberikan I dengan V ataupun V dengan R ataupun I dengan R. Jadi dalam keadaan tersebut kita boleh manipulate formula P equals to IV ni kita terbitkan. Kita terbitkan satu formula yang barulah, bukan yang baru formula terbitan. Okey, formula terbitan untuk kita dapatkan ataupun kita kira nilai power tersebut. Yang pertama sekali okey, P equals to IV, yang pertama sekali ni dia gantikan I, okay, I dengan V over R. Jadi dia dapat V over R times V. So it will get P equal to V squared over R. Dapat yang ni. So kita boleh gunakan formula yang ni, formula terbitan yang ni. Okay, yang kedua, okay, second box ni, ini dia substitute V equals to IR. Di mana P asalnya P sama dengan IV. Okay. Jadi bila gantikan V dengan I kali R, dapatlah I squared R. So dapatlah formula terbitan yang kedua. Jadi kita boleh manipulate dan kita boleh gunakan ketiga-tiga formula P ni dalam pengiraan kuantiti power dalam soalan basic electric circuit kita. So yang ni, yang pertama, yang basic kita boleh pakai. Yang kedua, yang ketiga, ikut keadaan. Okey, ikut keadaan. Jadi di sini pula dia nak clarify tentang term yang kita akan guna pakai. Dia ada PT. PT ni bermaksud P total. P total ni apa? Total power dissipation by the circuit. Bila total power dissipation by the circuit, kita kena consider semua power dissipation by all resistor. Semua resistor yang dissipate power kita kena calculate. Kita kena sum up lah untuk dapat PT. Yang kedua, term PR. PR pula merujuk kepada power dissipated by certain resistor ataupun by each resistor. Jadi PR akan ada banyak lah. Sehingga mungkin kita ada PR1 merujuk kepada resistor 1. Okay, resistor 1. Ataupun kemudian mungkin kita ada PR2 merujuk pada power dissipated by resistor 2. And then formula untuk PR pun mestilah menggunakan semua kuantiti yang merujuk kepada resistor tersebut. Okey, contoh kalau kita nak cari PR1, okey, kita pakai formula I V. Jadi I ni mestilah kita check dulu. Mestilah I yang masuk kepada resistor tersebut. V sama juga voltage drop pada resistor tersebut. Kita kena check lah. Check. Kalau tak cukup maklumat, kita boleh gantilah mana-mana. Contoh kita ada I. So I kita guna I squared, terapkan dengan R1. So yang ni yang awak kena hati-hati. Okey, takut tersalah pakai yang lain yang awak punya. Okey, kalau R1 check I voltage pada dan juga resistor pada R1 saja. Kalau R2 check kita pakai current, voltage, resistance pada R2 saja. Itu macam mana. Okey, itu beza antara PR dengan PT. PT total. Kalau lah awak dah kira PR1 berapa, PR2 berapa, PR3 berapa, just sum up. Tambah saja untuk dapat P total. Atau kita boleh gunakan total quantity. Kita boleh calculate P total dengan menggunakan total quantity. Contoh kita ada I total dan kita ada VS. Pun boleh. Tapi jawapan yang daripada formula ni dan jawapan daripada kita calculate PR1 plus PR2 plus PR3 mungkin akan sedikit berbeza lah dekat bahagian perpuluhan tu.
Tak ada masalah ya. Okey. Okey, kita pergi ke example 7, calculation of power. Okey. Rujuk kepada lita yang diberikan di bawah. Calculate the current flow, okay, I, through resistor. Jadi dia nak current flow through resistor. So dia berikan satu saja resistor, R equal to 90 ohm. Jadi dia minta I yang masuk sini dan lita yang diberikan adalah lita series. Jadi seperti yang kita faham, lita series only have one path, satu laluan saja. Jadi I dia akan maintain. Jadi I dia akan maintain. Kita tak pakai I total lah, tak ada istilah I total dalam ni sebab I dia I sama, constant. Okay, so jadi masuk sini I yang sama, keluar I yang sama dan patah balik ke terminal negatif I yang sama. Okay, so yang first kali current flow through resistor. Yang kedua kita nak calculate power dissipated by the resistor and power dissipated by the resistor. Okey, tak apalah ni berulang ni. Okey, actually kita nak calculate power dissipated by resistor lah mungkin dia nak compare saya ni. Ini mungkin by circuit kot saya ingat. Tak apa, kita tengok solution nanti. Okey, saya ingat ini yang kedua ni power dissipated by the circuit lah. Yang ni by resistor. Okey, kita buat dulu yang pertama. Okey, current flow. So, current flow through resistor. Jadi kita nak current yang masuk resistor ni. Current yang masuk dan keluar resistor ni. Resistor ni 90 ohm dia dah bagi. Jadi kita kena calculate I equals to V over R. Jadi V ni mestilah VR. Kalau ini R kita, so mestilah VR. Dan R ni mesti nilai 90 ohm tersebut. Jadi kita kena masukkan. So VR sama dengan VS, membandingkan VR sama dengan VS. Since VR sama dengan VS, okay. Kenapa awak tahu VR sama dengan VS? Sebab there are only one resistor. Cuma ada satu resistor saja. Jadi 9 volt tu semua akan drop dekat resistor 90 ohm. So soalan ni senang lah. Okay. Sebab apa? Sebab only one resistor. Jadi voltage drop. Okay. VR equals to VS. Okay. Alright. So bila tahu VR sama dengan VS, kita terus masukkan VR sama dengan 9 dan R sama dengan nilai resistor tersebut. Dia resistor dia nilai 90. So dapatlah 0 plus 1 ampere. Okay, clear. Okay, next. Dengan kuantiti I yang kita dapat ni, barulah kita boleh proceed untuk cari power dissipation. Okay. So power dia nak pada resistor. So kita kena labelkan P ni PR. Okay. Walaupun sama nanti, tak apa, kita label P. PR sama dengan, kalau formula yang kita nak pakai sama dengan I kali V. Jadi I ni mestilah I yang masuk dekat R. Dan V adalah VR. Macam tu. Dan since that I ni constant sama, I dia adalah 0.1 lah. Okay, 0.1. Dan VR dia adalah VS. Jadi kita boleh pakai 9 lah. Jadi PR equals to 0.9 watt. Okay. Atau kita boleh gunakan another formula untuk power dissipated by this resistor. Contoh saya nak pakai I squared R. I squared R. Jadi I ni adalah I yang 0.1 juga. Squared. Dan darabkan dengan nilai resistance for the resistor, iaitu 90. You akan dapat jawapan yang berbeza sedikit dia punya perpuluhan. Sana nak kira 0.1 square darab 90. Tak bezalah sebiji lah. Nak beza apa? 0.9 watt juga. Okay, right.
ataupun nak pakai yang ketiga, okay, or P equals to V squared over R, okay, di mana V itu adalah VR. Okay, so VR kita tahu nilai dia adalah 9, okay, sama dengan VS, dari 9 squared bahagi dengan 90. Kita cek jawapan dia macam mana. Jadi 902 81 bagi dengan 90. Okey. Dapat sama 0.9 watt. Okey, itulah cara dia. Okey. Yang kedua, dia minta power dissipated by the circuit. Contoh nak kira power dissipated by the circuit, kita kena ambil PT lah. Kalau PR untuk resistor ataupun for certain resistor ataupun for each resistor in the circuit. Kalau power dissipated by the circuit, kita kena ambil total lah. So PT equals to IT sama times VS. So I sama dengan 0.1 juga dan VS sama dengan 9. Dapat jawapan yang samalah juga, 0.9 watt. Okey. So itu contoh. Saya padam balik. Okey. Alright, tengok solution dia. Okey, dia ambil satu I sama dengan VR over R. Okey. Dan PR dia pakai S squared times R. Okey, betul. Ini by the circuit. So power dissipated by circuit pun sama jugalah. I kali VS. 0.1 kali 9 juga. Okey, so awak betulkan kalau dalam buku ataupun nota awak tu yang ini sama macam slide yang saya pakai, awak potong soalan yang ketiga tu ganti dengan power dissipated by the circuit. Okey, dia katakan since there is only one resistor in the circuit, so PR sama dengan PT. Okey, example 8. Okey, example 8. By referring to the basic circuit configuration below, calculate the voltage drop across the resistor. How many resistor? Okay, sama. Satu resistor saja. And then number 2, power dissipated by the resistor. Number 3, power dissipated by the circuit. Sama macam tadi. Cuma perbezaan dia sekarang ni, kuantiti yang diberikan berbeza. Kalau tadi dia bagi apa? Dia bagi voltage, supply voltage. Kali ini dia tak bagi supply voltage, tapi dia bagi nilai I. Okey, I ni kita tahu constant. Okey, constant along the path, sama saja. So dia bagi I sama dengan 25 mA. So ini kena convert dulu kepada ampere, dapatlah 0.025 ampere. Okey, right. So kita solve macam tadilah. So dia minta voltage drop across the resistor. Okay, kalau tadi dia minta current flow for resistor, kali ini dia minta voltage drop across resistor. Jadi voltage drop ni VR lah. Okay, VR. Jadi kita boleh pakailah VR, hukum Ohms, V sama dengan I times R. Jadi I ni adalah I yang masuk resistor. Jadi I yang masuk resistor constant 0.025. Kemudian nilai R. Nilai R dia bagi 580 ohms. Okey, so calculate, dapatlah jawapan dia. 580 darab 0.025. 14.5 volt. Okey, selesai. Kemudian yang kedua, power dissipated by the resistor. So kita minta PR. Jadi PR kita kena pakai, kalau nak pakai I squared R. Okey. Okey, boleh pakai R kali V, boleh pakai V squared over R dan sebagainya. Okey, contoh saya nak pakai I kali V. Jadi I ni I yang masuk resistor constant 0.025. V ni mesti VR. VR dia kita dah calculate kat atas, so 14.5. Kita dapat 0.5
3625 watt. Okey, seterusnya power dissipated by the circuit. Jadi yang ini kita minta PT. PT kita kena ambil I total times VS supply. Okey, I constant sama 0.025. VS sama juga dengan VR sebab litar ni cuma ada satu resistor saja, jadi semua bekalan tu akan drop dekat the only resistor yang wujud dalam ni. So VS kita sama dengan VR iaitu 14.5. Okey, so samalah jawapan dia nanti 0.3625 watt. Okey. Okay, ni step dia lah. Okay. Alright, selesai. Okay, example 9, calculation of power. By referring to the basic circuit configuration below, calculate the resistance of the resistor. Okay, soalan pertama, nilai resistance of the resistor. Okay, pertama. Yang kedua, power dissipated by the resistor. Yang ketiga, power dissipated by the circuit. Okay, kali ni dia ubah di mana dia bagi nilai voltage supply, dia bagi 10 volt dan dia bagi current flow I 0.5 ampere. Cari nilai resistance of the resistor. Jadi samalah penggunaan formula semua samalah. Jadi kita nak cari apa dulu sekarang ni? Resistance of the resistor. Jadi resistance R. Jadi R sama dengan apa? Sama dengan V over I. V ni mestilah VR, V yang drop dekat resistor tersebut, dan I ni mestilah I yang masuk resistor tersebut. Disebabkan ini adalah litar series, okey, tidak ada pecahan laluan, jadi I adalah constant. Okey. So VR kita boleh ambil sama dengan nilai VS sebab dia cuma ada satu resistor saja, jadi voltage drop mestilah sama dengan supply voltage sebab satu resistor saja akan pakai semua. Jadi kita ambil ini sama 10. Okey. Saya buat note sekali lah. VR equals to VS sebab only one resistor saja. So 10 bagi I dia bagi 0.5. So 10 bagi setengah 20 lah. Kan? Okey, 20 ni nilai ohms lah, 20 ohm. Okey, seterusnya nombor 2, power dissipated by the resistor. So nilai PR. Okey, katalah saya nak pakai V I squared R. Contoh saya pakai I squared times R sebab dah kira R kat atas ni kan. Okey, so I ni 0.5 squared times 20. Okey. Jadi berapa nilai dia? 0.5 squared darab 20, kita dapat 5 watt. Okey. Selesai untuk power dissipated by the resistor. Seterusnya yang ketiga adalah power dissipated by the circuit, iaitu PT. Okey, katalah saya nak pakai sama formula yang sama. I squared R. Okey. Tak apalah, saya pakai formula untuk total So I total kali VS ataupun I times VS Okey, so I dia constant 0.5 dan VS dia 10. Jadi akan dapat juga jawapan yang sama, iaitu 5 watt. Okey. Okey, macam tu guys. Alright. Okay, R20. Okay, ada lagi satu example. Okay, example 10. By referring to the basic
circuit configuration below. Calculate current flow through the resistor. Okay, yang pertama, current flow resistor. Yang kedua, power dissipated by the resistor. Yang ketiga, power dissipated by the circuit. Sama lah macam tadi. Maklumat yang diberikan, macam example yang mula-mula tadi, dia bagi VS 9 volt dan dia bagi nilai R 90 ohm. Okey, tengok balik contoh tadilah. Ni saya tak katakan benda yang sama lah tu. Okey. So first kali kira current flow I sama dengan V over R. Okey. So VR bahagi R. 9 bahagi 90 sama 0.1. Ini macam sama sebiji macam contoh tadilah. Okey. Example, okey. Yang ni upgrade sikit. Example 11. Okey. By referring to the series circuit below, calculate the current flow through the resistor. Okey. Soalan pertama, current flow through the resistor. Soalan kedua, power dissipated by the resistors. Yang ni dia sebut resistors, maknanya dia nak for each resistor. Ada banyak resistor kat sini. Dan yang ketiga, power dissipated by the circuit. Okey, right. So soalan ni awak ada 3 resistor, 3 perintang sekarang. Jadi tak boleh dah nak samakan VS sama dengan VR, tak boleh dah. Okey. Tapi tak ada masalah. Okey. Okey, yang ni kita akan pakai. Ini akan diperkenalkan satu macam formula untuk mencepatkan pengiraan apa ni. Inilah kita nak pakai divider sekarang ni. Konsep kita nak pakai voltage divider. Okey, kita nak konsep kita sekarang ni nak pakai voltage divider. Tapi sebelum tu kita tengok balik apa maksud dalam Kirchhoff law. Okey, Kirchhoff law ataupun Kirchhoff voltage law. Okey, saya nak highlightkan dulu tentang Kirchhoff voltage law. Okey, kenapa Kirchhoff voltage law ataupun singkatan dia adalah KVL. Okey, Kirchhoff voltage law ni sangat membantu untuk kita memahami proses pembahagian voltan, okey, kepada resistor yang wujud dalam litar series. Okey, KVL ni kita rujuk untuk talian series. Okey, series connection. Okey, talian series. Talian selari ataupun parallel tak boleh pakai KVL. Okey, talian KVL kita akan pakai KCL. Okey, untuk Kirchhoff voltage law ni mengatakan bahawa, contoh kita ambil yang ni, current flow from positive terminal to negative terminal. So dia punya flow dia clockwise lah ni. Okey, clockwise. Tak apalah tu, clockwise ke anti clockwise ke tak kisah. So konsep KVL mengatakan bahawa voltage supply, okey, voltage supply mestilah bersamaan dengan semua voltage drop dalam litar tersebut, dalam talian series tersebut. Okey, so dalam talian series soalan ni ada 3 resistor. Jadi dia kena combine semua. So voltage drop kita yang pertama mesti berlaku dekat resistor number 1, VR1. Kemudian dia kena tambah dengan voltage drop yang berlaku dekat resistor nombor 2, dan yang terakhir voltage drop pada resistor yang ketiga. Ini konsep dia. Dia mesti balance. Voltage supply mesti dia sama dengan hasil jumlah voltage drop across all the resistor. Ataupun sometimes orang akan buat macam ni. Supply positif, drop negatif. Dalam equation equal to 0 kan. Contoh orang buat sini equal to 0. So sebelah sini VS positif, drop VR negatif, tolak VR1, tolak VR2, tolak VR3. Dia mesti kosong. Supply voltage tolak drop equal to 0. Samalah macam ni. Okey, benda yang samalah. Okey, ni konsep dia.
Okey. Okey, tadi tentang konsep, sekarang ni tentang step tak. Okey, kalau soalan macam ni, apa step yang kita nak buat? Apa step yang pertama yang kita nak buat? Step pertama yang paling penting sekali dalam soalan ni adalah untuk mengira total resistance. Okey, kaedah pengiraan total resistance telah pun diterangkan dalam video yang saya masukkan dalam YouTube tu. Tengok baliklah macam mana nak kira total resistance dalam litar series, dalam litar parallel dan juga dalam litar series parallel. So paling mudah sekali lah total resistance dalam litar series. Okey, di mana total resistance dia, okey, ataupun nama dia R equivalent. Okey, dalam konsep tu dia gunakan term R equivalent, sama lah dengan RT. Okey, RT. R total untuk series senang saja, tambah saja. Okey, R1 R2 plus R3. So kita dapatlah kalau ikut nilai tu 10 tambah 20 tambah 30. Okey, so total dapat 60 ohm. So dalam connection series ni total resistance adalah 60 ohm. Okey, apa kita nak buat dengan total resistance ni? Kita nak nilai ni supaya kita boleh dapat kuantiti bagi current. So dapatlah current flow. Kalau flow dia memang sama, dia constant across along the line. Okey, I, jadi I sama dengan V over R. V ni adalah Vs dan R ni adalah R equivalent ataupun R total. Okey, pakai R total dah senang, cepat sikit pilih. So Vs sama dengan 9 dia bagi Vs sama dengan 9, R total kita kira dapat 60. Jadi dapatlah I sama dengan 9 bagi 60. Okey, 0.115 ampere. Dapat 0.15 ampere untuk I. Okey, bila dah dapat kuantiti I, kita boleh proceed lah dengan another quantity iaitu power. Baru boleh kira power. Okey. Alright, so next kita kira power dissipated by resistor dan power dissipated by the circuit. Okay. So pengiraan power dissipated by resistor ni ada 3 sebab ada 3 resistor. Kita start dengan PR1 dulu. PR1 sama dengan, saya nak pakai kuantiti I dengan kuantiti R. Sebab kita dah tahu dah nilai I itu. Jadi I ni I squared, R ni adalah R1. Okay, jadi masuklah nilai. I squared 0.15. Okey, R1 10 kan. Okey, dapatlah. Okey, so watt dia 0.225 watt. Okey, continue dengan power across resistor 2. Okey, R2 sama juga I squared. Kali ini tukar R2. So 0.15 square times R2 nilai dia 20 ohm. Jadi 0.15 square times 20. 0.45 watt. Okey, yang ketiga adalah power dissipated by resistor 3, PR3. Sama juga formula I squared kali R3. Jadi I squared 0.15 square R3 30 kan, 0.225 kali 3 dapat 0.675 watt. Okay, now kita dah selesai untuk power dissipated by the resistors, by all resistor PR1, PR2 and PR3. Dan baru kita kira yang total. So yang total, okay, sambung PT. Kita boleh gunakan I times Vs. Tapi memandangkan kita dah ada ni nilai PR1, PR2, PR3 ni, better kita tambah semua tu. Okay, kita tak pakai yang ni, kita tulis kat atas ni. So PT equals to PR1 plus PR2 plus PR3. So tambahlah semua. Okay, 0.225
25 tambah 0.45 tambah 0.675. Dapatlah berapa nilai tu. .35 watt. Okey, kalau kita nak buat checking, nak check jawapan PT ni dengan formula PT equals to I times VS pun boleh. So gini, I dia I yang sama, I 0.15 dan VS 9. Jadi awak tak sama ni. I 0.15 betul, I kali I VS 0.5 darab 9 4.5. Saya kira betul ke ni? 4.5 watt. Cek balik. Sampai 25 darab 2 I sama dengan seperti pada singkat. Wih, silap lah guys. PT ni 0.15 ni, patutlah pelik sangat ni. Okey. Silap yang ni 0.15 0.15. I dia adalah 0.15. So dapat jawapan yang sama lah So tak logik kalau tak dapat sama 5 darab 9. Saya takut saya salah kira dekat PR dia. Okey, dapat samalah 1.35 watt. Okey, so samalah 1.35 watt, 1.35 watt. Okey, satu kita combine PR1, PR2, PR3. Yang kedua kita pakai formula I kali VS. Samalah. Okey, ni ulang baliklah step tadi. Current flow through resistor 0.15 ampere. Power dissipated by resistor R1, R2. Okey, sambung R3 dan akhir sekali power dissipated by the circuit. Kita sum up semua PR tadi. Okey, ataupun pakai formula I kali VS. Okey, sama. Baik. Okey, so selesailah untuk pengiraan kuantiti yang keempat, iaitu power dalam lita series yang kita buat hari ini. Okey, so power dissipation, pengiraan dia kita rujuk kepada lita series. Okay. So konsep ni adalah terpakai untuk lita parallel tadi dan juga lita series parallel. Okey, so sama konsep ni terpakai untuk dua lagi jenis circuit. Okey, selesai untuk perbincangan hari ini. Ada soalan?